Hai dan Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 4 set 16 ingin membentangkan tajuk bagi etika dan peradaban bagi subtopik tajuk keempat iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang, iaitu yang pertama Ahmad Sadlan, yang kedua saya sendiri Nurul Izzati, yang ketiga Nur Raudah, yang keempat Nur Izzah Syazwani, nombor 5 Afira Syafarina, yang keenam Nazura, ketujuh Nur Syahira Najwa, ke-8 Siti Nur Hidayah, yang ke-9 Nadia Nur Atirah dan yang ke-10 Hasnida Munira. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, seperti sejarah di alam Melayu yang mempunyai peradaban peribumi alam Melayu, peradaban Asia yang merangkumi India, China, Timur Tengah, peradaban Barat dan juga peradaban globalisasi. Bagi peradaban beridentitika Malaysia, iaitu merangkumi kemerdekaan 1957 seperti negara dan juga bangsa, pembinaan negara dan juga pembinaan bangsa. Seterusnya ialah perkembangan sejarah alam Melayu yang terbahagi kepada 4 zaman. Yang pertama adalah zaman prasejarah yang merangkumi zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Yang kedua adalah zaman protosejarah iaitu kewujudan kerajaan purba ataupun kerajaan awal seperti Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cihtu, Loyueh dan juga Tantan. Yang ketiga adalah zaman pensejarahan iaitu kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan juga bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian seperti aktiviti perdagangan dan kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan juga British. Yang keempat adalah zaman sejarah moden iaitu kemerdekaan pada tahun 1957 serta perpaduan dan penyatuan di kalangan kaum dan ke arah pembinaan negara-negara bangsa Malaysia. Seterusnya ialah peradaban globalisasi. Era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi. Yang pertama, pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi seperti penggunaan internet, komputer, smartphone dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain lagi. Yang keempat, peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosio budaya termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Yang kelima adalah perkembangan peradaban global. Ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Slide ini menunjukkan pembentukan peradaban majmuk. Identiti peradaban Malaysia telah dibentuk daripada beberapa gabungan peradaban dunia. Peradaban Melayu telah menjadi asas kepada peradaban majmuk di Malaysia. Jaringan peradaban Melayu telah diluaskan disebabkan kemasukan para pedagang luar seperti China dan India. Kemasukan kuasa penjajahan Barat, Portugis, Belanda dan Inggeris telah menyebabkan interaksi dan jaringan peradaban lebih rancam. Seterusnya, penjajahan Barat telah membawa ramai pekerja asing dan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Pada hari ini, era globalisasi telah membentuk satu kacukan kompleks dan tanpa sepadan melalui jaringan digital. Akhir sekali, semua pengaruh luar telah membawa kepada peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya, terdapat 8 peradaban acuan Malaysia. Yang pertama, peradaban Melayu Teras, peradaban Portugis, peradaban Belanda, peradaban China dan India, peradaban Inggeris, peradaban Timur Tengah dan peradaban global. Seterusnya, slide ini menunjukkan transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Terdapat beberapa perubahan tahun daripada 1970-an, 80-an dan 90-an, 2000 dan 2010. Perubahan tahun ini membawa kepada ke arah negara maju yang memberi impak dari masyarakat majmuk telah membentuk acuan Malaysia. Slide ini menunjukkan pembangunan imigrasi dan teknologi. Terdapat dua iaitu kemajuan melahirkan perubahan sosial
seperti dari pertanian sara hidup ke arah commercial industry, dari miskin ke kelas menengah, dari pendesaan ke komobilitan. Seterusnya, transformasi sosial melahirkan kerecaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian, iaitu perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik tipis, tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial rentas etnik dan agama. Yang seterusnya ialah konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa ialah bangsa yang bersatu padu dan mempunyai matlamat serta ideologi yang sama antara kaum. Negara bangsa juga terdiri daripada gabungan dua dimensi utama iaitu negara dan bangsa. Terdapat beberapa elemen pembentukan negara bangsa. Ada 5 elemen. Yang pertama rakyat, yang kedua kerajaan, yang ketiga kedaulatan, yang keempat sepadan dan yang terakhir ialah undang-undang. Ciri-ciri negara bangsa terdiri daripada 4 ciri, iaitu kehidupan masyarakat bersatu padu, semua bangsa dan kaum berkongsi pegangan suatu ideologi politik, berpegang kepada satu semangat kenegaraan dan yang terakhir yakin terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang. Hai, Assalamualaikum. Terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya yang sebelum tadi telah menyempurnakan rujukan pembentangan yang sebelumnya. Izinkan saya teruskan dengan rujukan pembentangan untuk konsep negara. Maafkan saya. Konsep negara terbahagi kepada dua. Yang pertama, wilayah yang menyatakan kewujudan kelompok manusia, terdapatnya komuniti manusia yang menetap di dalamnya. Kemudian, konsep negara yang kedua dalam konteks yang lebih luas, istilah yang bermakna suatu unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan pentadbiran. Tanggungjawab yakni kebertanggungjawab sifat pemerintah pentadbir yang menjalankan tadbir urus sesebuah negara. Elemen-elemen atau unsur yang perlu ada dalam sebuah negara seperti pertama, wilayah, kedua, kerajaan, ketiga, penduduk dan yang keempat, kedaulatan. Wilayah seperti yang sedia maklum mempunyai garis sempadan yang memisahkan antara satu negara dengan satu negara yang lain. Kerajaan, sebuah badan pertubuhan pentadbir yang menjalankan urus tadbir negara. Penduduk, masyarakat, rakyat, warga negara dan kedaulatan bermaksud adanya jata negara seperti jata negara Malaysia, adanya bendera, adanya lagu negara, adanya seperti Malaysia rukun negara. Itu yang disebut sebagai elemen-elemen atau unsur yang ada dalam sesebuah negara. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk menerangkan lebih lanjut mengenai konsep bangsa. Terima kasih. Seterusnya, konsep bangsa. Bangsa merupakan kelompok manusia yang bersatu melalui keturunan, penggunaan bahasa dan juga tradisi yang sama. Selain itu, menurut Morton dan Islam 2006, bangsa mempunyai kepentingan kaum dan juga etnografi. Menurut Mahyudin 1998 pula, bangsa merupakan sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Selain itu, bangsa juga merupakan satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Seterusnya ialah pembentukan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa ini mula terbentuk apabila kemahuan rakyat yang mahu memerdekakan negara daripada kuasa kolonial dengan permuafakatan politik. Seterusnya, terdapat 3 elemen pembentukan negara bangsa. Yang pertama, satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Yang kedua ialah bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Yang ketiga ialah negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Seterusnya ialah pembinaan negara bangsa, asimilasi atau integrasi.
Negara bangsa peribumi yang pertama ialah negara Laos, Vietnam dan Filipin, di mana peribumi diakui dan diterima berdasarkan asimilasi. Negara bangsa peneroka pula ialah negara Singapura, iaitu orang asli dinafikan dan ditolak. Negara bangsa peribumi yang ketiga ialah Brunei Darussalam, di mana pengiktirafan dan penerimaan sepenuhnya terhadap peribumi. Dan negara bangsa peribumi yang terakhir ialah Malaysia, iaitu peribumi diakui dan diterima dalam masyarakat majmuk pasca kolonial berasaskan integrasi. Konsep bangsa idaman merupakan sebuah harapan, idaman atau impian dalam mencapai perpaduan antara kaum. Seterusnya, 3 jenis kelompok strategik nasionalis Melayu antaranya ialah Melayu Raya, Negara Islam dan juga Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu. Melayu Raya dikategoris sebagai kelompok strategik kiri Melayu, manakala Negara Islam ialah kelompok strategik orientasi Islam. Dan akhir sekali, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu iaitu kelompok strategik 3 rangkai etnik. Seterusnya, isu-isu berkaitan peradaban majmuk. Isu politik dengan tajuk isunya PRU 15, peranan agama dalam politik Malaysia. Pada pendapat saya, isu politik pada PRU 15 kali ini banyak melibatkan pengaruh isu perkauman dan keagamaan yang menjadi tumpuan kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini boleh dikaitkan dengan etnos nasional yang melibatkan nilai, semangat, kepercayaan dan identiti setiap individu. Setiap individu berhak memilih sesiapa pun yang menjadi kepercayaan mereka dalam mentadbir negara melalui sistem demokrasi. Kesan daripada peradaban majmuk seperti perkembangan pendidikan serta percampuran antara pelbagai kaum menjadikan setengah rakyat Malaysia bersikap lebih terbuka terhadap politik dalam mentadbir dan mengurus negara asalkan tidak menggugat agama dan hak-hak kaum majoriti di negara serta yang paling penting dapat memulihkan ekonomi negara yang kian membimbangkan. Seterusnya, kepelbagaian bangsa juga termbawa kepada kepelbagaian agama. Di negara ini, menurut perlembagaan telah memperuntukkan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Namun begitu, kadang-kadang terdapat isu-isu sensitif yang dibangkitkan di antara agama jika tidak ditangani dengan baik, boleh mencetuskan konflik dan rusuhan antara agama. Antara konflik yang pernah timbul yang membabitkan soal sensitiviti agama ialah berkenaan tututan jenazah orang yang telah memeluk Islam oleh keluarga yang tidak Islam atau pembinaan rumah ibadah orang Islam di kawasan majoriti orang bukan Islam. Dan yang terkini ialah iklan Hari Raya Aidilfitri yang menyelipkan unsur-unsur agama lain seperti terdapat elemen Santa Claus. Serangan pihak tidak bertanggungjawab dalam menyunting agenda baru iaitu New Malaysia yang mampu mencetuskan konflik terbuka antara kaum melalui penggunaan media sosial semakin membimbangkan. Trend semasa penyalahgunaan media sosial semakin membimbangkan iaitu bagi penyebaran berita palsu, salah faham dan mencapai memutarbalikkan kebenaran. Penyalahgunaan ini akan menyemai pemikiran baru orang ramai untuk menolak sistem sedia ada. Orang ramai selalu keliru dan tidak menentu terhadap maklumat diselewengkan sekaligus timbul kegusaran dan mengancam kehormatan negara. Serangan demikian amat berbahaya kerana boleh mengundang provokasi perkauman, keagamaan jika tidak terkawal. Berita kononnya berlaku pergaduhan teruk membabitkan dua kaum tular di media sosial dan turut disebarkan melalui kiriman mesej oleh individu yang sengaja mampu mencetuskan kekecohan. Antara kandungan berita yang disebarkan itu mendakwa pergaduhan berlaku antara kumpulan kongsi gelap, puak pelampau serta turut membabitkan anggota polis sehingga perintah darurat terpaksa dikeluarkan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.